Semua. Waalaikumsalam. Jadi saya start dulu sebab saya ketua. Oh, Ketua Firdaus. Okey, Firdaus silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula nak cakap berbesar hati dan terima kasihlah kepada Prof. Dr. Rahimi sebab sudi meluangkan masa bersama kami. Jadi saya ni selaku ketua Muhammad Amrul Firdaus Bersyukri. Nak kenalkan rakan kerja saya lah. Mula dengan Adil. Adil. Nama saya Muhammad Adil Syamil bin Muhammad Aikil. Sebenarnya dah pada Nuri. Apa dia? Tak dengar lah Adil. Serah pada Nuri. Tengah? Tengah apa? Tak apa-apa kita cakap. Okey, seterusnya saya serah pada Nurin. Oh, Nurin. Serahkan ke Nurin je. Serahkan diri. Nama saya ni dengar betul. Dengar. Adil lah. Okey. Okey, nama saya Nurin Nadah binti Naim. Saya tinggal di Kedah. Oh, tinggal Kedah. Tak masuk kampus ni? Tak. Program apa? Sama dengan Firdaus dengan Adil? Tak? Tak. Lain. Oh. You program apa? Saya komputer. Okay. Nama saya Nur Ayuni Mas dari Fakulti Komputer. Ayuni, okey. Semua yang komputer tak masuk kampus lah kan? Okey. Ayuni, and then Nur Afifah. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Nur Afifah Insyirah binti Muhammad Tabarani. Saya dari Kelantan. Kursus? Komputer. Sama. Oh, 3 komputer, Firdaus dengan Adil? Elektronik. Sama Akil lah ni. Sama dengan Akil. Sama dengan Akil. Okey. Jadi kami ni diperuntukkan lah dalam projek untuk buat research mengenai isu semasa. Tu bila dah buat pemilihan tu, kita orang dapat kata sepakat untuk pilih tajuk bully. Lepas tu diminta Prof untuk kenalkan diri dan cerita sedikit tentang bully ni kepada kami. Okey. Assalamualaikum sejahtera. Terima kasih untuk kita berjumpa pada sesi petang ini. Okey, saya bukanlah pakar bully, tetapi 2 orang pelajar PhD saya memang membuat kajian PhD dalam bidang intervensi counselling kepada mangsa bully, dan juga yang seorang lagi tengah buat proposal PhD untuk mangsa bully cyber. So dari segi itu saya ada sedikit maklumat sahajalah, tapi bukan saya yang buat research lah, pelajar saya yang menandikan untuk kajian doktorate mereka. Untuk bully biasanya kalau dilihat dalam setting sekolah kan universiti ni? Nak cakap in term of apa? Sekolah kan universiti ke apa? Open, dulu boleh. Open lah, menyeluruh ya. Tapi majoriti kepada kalau yang kajian pelajar saya Nick Khairunisa itu 2018 daripada pelajar sekolah lah yang Encik Ikhlas, 2 yang tengah menjalankan kajian tu dengan pelajar universiti untuk cyberbully. Tapi kalau bila lihat bully adalah satu perlakuan tingkah laku kalau di sekolah, kategori laku lah salah disiplin di sekolah. Ada kalau salah laku di sekolah tu ada 10. Ada ponting, ada bully, ada merokok, ada banyaklah 10 kategori di bawah Kementerian Pelajaran Pendidikan Malaysia, tetapi bully salah satu jenis salah laku di sekolah. Tapi kalau di universiti considered sebagai masalah salah laku pelajar disiplin lah, juga di bawah tata tertib lah kalau begitu. Tapi sebab di universiti ni jarang lihat secara jelas lah. Kalau kita lihat bully biasanya ada saksi biasanya dan juga ada mangsa bully. Ini biasa dalam situasi kita menjelaskan keadaan bully yang berlaku. Biasa dikendalikan oleh individu yang pembuli ni, orang yang dia ada power, badan dia lebih besar, dia lebih dominan dekat satu-satu situasi lah. Tapi kalau mangsa bully ni biasanya individu yang kita nampak tubuhnya lebih kecil ataupun lebih
kurang bersosial, dia kurang kawan. Jadi individu ni yang sering menjadi mangsa buli kepada pembuli lah. Kita nampak kadang-kadang kat sekolah kalau begitu. Tetapi biasanya kalau buli, selalunya kalau di asrama akan ada saksi, witness. Kan dia ada supporter dia. Yang kawan-kawan yang akan menyokong, yang akan tukar tambah. Jadi dia mangsa buli ni akan jadi mangsa lah selalunya. Dan kalau dalam konteks buli cyber, biasanya dia melibatkan dalam online, sama ada melalui media sosial, melalui dia punya email dan sebagainya. Itu biasanya buli cyber. Kecamannya lebih hebat lah sebab dia akan mewar-warkan satu dunia lah benda ni. Membuli seseorang individu dengan kesan tu lebih hebat sebenarnya. Dan buli dilihat pelbagai jenis buli lah. Tadi saya kata buli cyber, dia ada buli secara fizikal yang dia gunakan kekerasan lah, kita nampak itu buli fizikal. Kita ada buli secara dia tak ada pun kesan luka atau cedera, tapi dia menggunakan kata-kata, kan, dia maki, dia hamun, dia macam-macam lah. Ini buli secara lisan lah. Satu lagi buli secara psikologi ni, dia biasanya dia tak nak kawan, dia exclude kawan ni, dia secara tak nampak, kan, mentally, physiologically dia tu di-torture lah, psikologi dia di-torture. Macam itulah saya nampak. Boleh ke Firdaus, cukup ke? Boleh. Tak cukup bagi tahu. Cukup lah tu. Nanti banyak sangat tulis. Tak tu nak tanya, boleh masuk kan? Ustaz nak bertanya. Diorang ni semua ada soalan nak tanya pada Prof. Okey, silakan. Pada pandangan doktor, apakah perbezaan antara konflik dan bulian? Okey, konflik dan buli. Konflik ni boleh tak semestinya orang yang berautoriti, yang ada kuasa badan besar nak berkonflik dengan the other parties. Maksudnya antara seorang individu dengan orang individu lain. Kita boleh berkonflik dalam kalangan rakan. Antara saya dengan Adil, saya berkonflik tak sama pendapat, kita berkonflik tak setuju suatu perkara, kan. Dia kata dia nak buat assignment guna macam ni. Tak setuju. Maksudnya berlaku pertelingkahan, ketidaksefahaman, itu konflik yang berlaku. Dan biasanya tak adalah sangat nak memberi satu pihak yang autoriti dengan satu lagi yang lemah, kita nampak. Berkonflik ni boleh siapa-siapa saja berkonflik. Terlingkah lah macam tu lah berkonflik. Ketidakpuasan itu berlaku. Tetapi kalau buli, biasanya dibuat oleh pembuli kepada mangsa buli. Dia ada mangsa dan pembuli, orang yang melaksanakan, dan biasanya macam saya katakan tadi, dia ada satu lebih dominan, berautoriti, ataupun dia lebih berkuasa, tubuh badan yang lebih besar. Yang mangsa dia biasanya yang lebih kecil, yang tak ada keupayaan untuk berkata-kata, lepas tu dia macam social interaction pun dia, sebab tu dia senang dibuli. Dia tak boleh defend dia punya diri dia. Dia takut, dan macam tu lah. Yang tu lah kot Ayu ni, saya nampak. Konflik anybody boleh berlakunya konflik, tetapi kalau ni dia antara yang berkuasa atau dominan dengan yang mangsa lah, yang less power. Okay, seterusnya soalan yang kedua. Saya sendiri nak tanya, pentingnya pencegahan pembulian ni? Oh, sangat penting. Kalau contoh kat sekolah lah ya, kalau sekolah perlu dicegah sebelum berlaku. Kalau dah berlaku kita buat pemulihan, tapi pencegahan ni peringkat awal. Kalau kita identify dekat sekolah, kita nampak macam ada senario-senario buli tu berlaku, guru ke, pengawas ke, pemimpin rakan sebaya kena identify awal supaya tak berlaku lebih teruk. Especially kalau lebih teruk kalau pelajar-pelajar yang boarding school lah, kalau budak asrama ni. Sebab di asrama tu bukan macam kita duduk di rumah, kita boleh balik kita rasa selamat. Pelajar di asrama dia akan rasa selamat kalau ada pembuli di asrama tu. Di dorm kalau ada pembuli, dia akan rasa takutan. Sebab itu pencegahan sangat penting. Supaya dia perlu ada environment sekolah selamat. Kan kita nak sekarang kita cuba wawarkan environment sekolah selamat, sebab kalau berlakunya buli, yang mangsa ni, yang buli tu seronok pergi sekolah, dia dapat dia pau duit, dia boleh puas kepuasan keseronokan dia untuk membuli mangsa tu. Tetapi yang mangsa ni kesan dia sangat berat. Kesan kepada mangsa buli
biasanya mangsa ini akan menjadi ketakutan, sukar tidur pada waktu malam, and then sering sakit kepala, ada yang sampai tahap kemurungan. Itu yang bila sampai tahap kemurungan, dia depress, boleh membuatkan dia berfikir untuk membunuh diri. Ini yang kita rasa sangat kesannya supaya pencegahan itu dilakukan agar tidak wujud situasi membuli dalam sama sekolah, asrama ataupun universiti. Itu kenapa perlunya dijalankan kempen-kempen pencegahan buli. Sebab tu Kementerian Pendidikan Malaysia sangat memandang serius lah. Kalau pelajar terlibat, dia akan dibuang sekolah. Bukan sekadar buang asrama tapi akan dibuang sekolah. Ini kita nak cegah lah supaya dia tak merebak lagi kelompok-kelompok yang pembuli sekolah. Kesan dia beratlah, dan memang sebab tu kita ada macam kaedah pencegahan yang dibuat, macam kita ada polis, sekolah angkat dia ada polis kat sekolah tu kan. Lepas tu dengan pembinaan sebaya untuk bantu. Sedemikianlah saya nampak sangat penting lah supaya tak ada kesan negatif kepada mangsa buli, dan juga kita tak mewujudkan environment yang menyuburkan, memperkembangkan ramai lagi pembuli. Sebab dia tengok okey, saya boleh dapat duit, saya boleh pau makan, dia seronok kan, dia ramai akan pengikut ke arah jadi pembuli. Itu pun perlu dicegah lah supaya tak wujudnya situasi sedemikian, environment tidak sihat. Cukup ke Firdaus? Cukup. Okey. Soalan yang seterusnya pada Nurin. Okey Nurin. Okey doktor, saya nak tanya, apakah langkah pencegahan yang utama untuk kita atasi buli ini? Langkah pencegahan. Tadi saya cakap approach pencegahan. Langkahnya lebih kepada satu peranan kat sekolah. Pihak sekolah banyaklah yang kalau dilihat lebih besar organisasinya Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebab tu dalam Kementerian Pendidikan Malaysia kita ada undang-undang, kita ada peraturan supaya setiap sekolah mengamalkan peraturan tersebut untuk mengekang daripada berlakunya tingkah laku sedemikian buli lah. Jadi langkah utama memang penguatkuasaan undang-undang dan peraturan sekolah itu. Perlu ketat. Sekolah tak boleh simpan rahsia lah, tak nak buat laporan. Kalau berlakunya kes buli, sekolah kena laporkan. Dia tak boleh simpan bawah kapet biasanya kan, keep under the carpet biasanya orang kata, tak nak. Supaya dia tak jaga nama baik sekolah. Tapi dalam masa yang sama, dia tidak mengekang daripada berlakunya kes itu. Sebab kita simpan isu ini nak jaga nama baik sekolah, jadi kes itu dia rasa tak ada apa boleh buat lagi. Jadi perlu satu penguatkuasaan peraturan dan undang-undang sekolah. Kedua, kalau guru tingkatan ataupun guru yang mengajar yang nampak ada perbezaan dari segi respon dalam kelas, pelajar jadi macam mengantuk ataupun dia tak fokus, kepala dia melayang ke tempat lain bila mengajar, something dia tengah fikir, dia takut kadang-kadang. And then kalau di asrama, warden lah. And then dalam keadaan biasa, guru kaunseling dekat sekolah pun berperanan untuk adakan kempen-kempen pencegahan tingkah laku buli lah, saya nampak. Itu yang dipentingkan dalam environment sekolah. Kalau di asrama, warden berperanan untuk membantau sebenarnya. Dan dari itu sekolah, oleh ke KPM sekolah, and then masyarakat biasanya parents. Parents kena educate lah anak-anak mereka bahawa tingkah laku yang tak boleh, apa yang boleh kan, maksudnya buli tak boleh. Kalau yang dimangsa buli, jangan diam, perlu bersuara. Jadi hubungan yang baik antara parents dengan anak tu pentinglah untuk mencari jawapan kenapa anak dia bertingkah laku sedemikian. Kerana kalau masyarakat, saya kata macam yang polis sekolah angkat tu, jadi benda-benda kalau polis masuk sekolah, pelajar pun akan lebih beringat lah saya rasa. Macam tu. And then apa yang tak bagus, perlu lapor lah, jangan diam. Perlu ambil tindakan. Okay. Itu je Nurin. Cukup kan Nurin?